Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan sihat. Untuk minggu yang ketiga ini, kita akan belajar bidang akidah di bawah topik Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Semua dah bersemangat dan tak sabar untuk belajar? Jom kita tengok. Siapakah pencipta alam ini? Nak tahu lebih lanjut? Pastikan dengar dengan teliti dan fahamkan. Sudah tentu yang menciptakan alam ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tengok dekat sini ada 4 keping gambar yang menunjukkan keajaiban dunia. Yang pertama kita tengok ada gunung berapi. Gunung berapi ialah rekahan yang berlaku pada permukaan atau kerak bumi yang mengakibatkan gas, abu dan batu cair yang panas mengalir di dalam bawah permukaan bumi. Aktiviti gunung berapi juga melalui tempoh masa yang tertentu. Di negara kita, tiada berlaku gunung berapi. Mungkin ada berlaku di sesetengah negara. Seterusnya di sebelah kirinya ada gambar gerhana matahari. Gerhana matahari berlaku apabila kedudukan bulan terletak di antara bumi dan matahari yang menyebabkan penutupan cahaya matahari sama ada separa atau sepenuhnya. Gerhana matahari akan berlaku jarang-jarang sekali. Awak pernah tengok gerhana matahari? Kita sebagai umat Islam digalakkan untuk melaksanakan solat gerhana matahari apabila berlakunya gerhana matahari. Yang ketiga di bawahnya itu ada aurora. Sekejap lagi kita tengok apa yang dimaksudkan dengan aurora. Dan yang keempat ada galaksi. Galaksi merupakan kumpulan bintang-bintang yang terdapat di alam semesta. Galaksi dalam sistem suria iaitu bumi dan matahari berada di dalamnya dikenali sebagai Bima Sakti. Okey, ini adalah gambar aurora yang gambar ketiga tadi. Apa yang dimaksudkan dengan aurora? Aurora ialah fenomena berwarna cahaya terang yang kelihatan di langit pada malam hari. Berbentuk jalur atau tirai, biasanya berwarna merah, hijau atau ungu. Aurora ni biasanya berlaku di kawasan kutub, sama ada Arktik ataupun Antartika. Subhanallah, cantik kan? Gambar ini pula menunjukkan di pameran ikan. Kalau awak tengok dekat situ, yang lelaki tu disebut Subhanallah, cantiknya. Kita sebagai umat Islam mesti menyebut perkataan yang cantik-cantik. Bermula dengan perkataan Subhanallah, Masya Allah. Jadi dekat situ, mesti kena puji Allah dulu. Subhanallah, cantiknya. Sebab kita nak puji yang menciptakan kecantikan itu. Okey, kita tengok dekat sini apa yang dimaksudkan dengan Al-Alim dan Al-Hakim. Al-Alim ialah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui setiap sesuatu secara terperinci. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Sebab Allah ini adalah Maha mengetahui. Dan yang kedua sebelah bawah tu, Al-Hakim ialah Maha bijaksana. Allah Maha bijaksana mencipta dan mentadbir alam. Setiap ciptaan Allah mengandungi hikmah, faedah dan tujuan. Kita diciptakan mesti ada hikmah, faedah dan tujuan kita berada di muka bumi ini. Di sini kita tengok ada dalil naqli nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Awak semua tahu apa yang dimaksudkan dengan dalil naqli? Dalil naqli ialah dalil dari Al-Quran dan Al-Hadith. Di bawah tu, nombor 5 tu, ada firman Allah bermaksudnya dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wallahu alimun hakim. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sesuai dengan tajuk yang kita belajar pada hari ini. Di
Di sini pula kesan beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Apa dia kesannya kepada kita apabila kita beriman dengan nama Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana? Di sini ada 4 kesan. Yang pertama, kita akan berusaha meningkatkan ilmu. Belajar ilmu yang bermanfaat, tekun dan bersungguh-sungguh. Yang kedua, mentaati perintah Allah. Apabila kita tahu Allah itu Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, kita akan melipat gandakan amalan baik kita serta menjauhi segala maksiat. Yang ketiga, redha dengan ketentuan Allah. Apabila kita ditimpa musibah, kita mesti bersangka baik dengan Allah dan sabar dengan ujian yang Allah dah berikan. Sebab Allah itu Maha Bijaksana merancang segala perkara yang kita buat. Yang keempat, mensyukuri nikmat Allah. Apabila kita menggunakan nikmat, kita mesti bersyukur dengan apa yang telah diberi serta memelihara alam sekitar. Kalau tengok dekat situ, Allah telah beri kita alam sekitar. Jadi kita mesti pelihara sebab Allah Maha Mengetahui apa yang kita sedang lakukan. Okey, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada minggu ini. Untuk pengetahuan awak semua, minggu ini tiada aktiviti bertulis yang Ustazah berikan. InsyaAllah, semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.